أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar para penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa ceria-ceria selalu, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk siaran kita pada hari ini. Topik yang cukup menarik dan sangat dekat dengan hati kita, terutamanya rakyat Malaysia yang senantiasa melazimi surah Yasin. Kita bawakan untuk topik kita pada hari ini, tadabbur, tafsir serta taranum untuk surah Yasin ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-36. Dan sebagaimana biasa kita tampilkan seperti yang diwar-warkan ataupun dihebahkan di media sosial Tanyalah Ustaz di TV3. Kita bawakan, kita tampilkan bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Apa Kembali. khabar Dayana? Alhamdulillah. Rasa teruja hari ni, banyak benda pastinya akan kita bicarakan Ustaz. InsyaAllah. Untuk surah Yasin ni Ustaz. Ramai kadang-kadang kita biasa baca pada hari Jumaat atau malam Jumaat bersama dengan tahlil dan sebagainya. Hari ni kita nak bicarakan panjang lebar untuk taranum, tafsir serta tadabbur surah Yasin ayat ke-30 sehingga ayat yang ke-36. Dan Fadil Ustaz, kita mengalu-alukan juga kepada para penonton untuk tekan butang share ataupun kongsikan. Dan anda juga sedang menonton Tanyalah Ustaz pada hari ini, sama ada di TV3, TV9 ataupun di Tanyalah Ustaz menerusi live di Facebook. Jangan lupa anda juga boleh tonton kami secara HD di www.tonton.com.my dan jangan lupa untuk sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baiklah Fadil Ustaz, bila kita sebut tentang surah Yasin ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-36, untuk mukadimahnya kita serahkan kepada Fadil Ustaz untuk sama-sama kita menghayati bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah Yasin ayat 30 sehingga ayat yang ke-36 beserta dengan sedikit taranum yang akan digunakan pada hari ini Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Apa khabar sidang penonton Tanyalah Ustaz yang dikasihi sekalian? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi hari ini seperti mana yang telah dimukaddimahkan oleh dai Anas kita, surah Yasin ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-36 dari juzuk yang ke-23 ya. Insya-Allah sama-sama kita bacakan surah Yasin ini. Dan surah Yasin ini sebenarnya surah yang ke-36. Kita telah dengar guru-guru kita berbicara sebelum ini dan kita sambung lagi bicara wahyu ini insya-Allah. Kita akan mula dengan membaca ayat 30 dengan tarannum bayati, diikuti dengan tarannum nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن
أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم. Baik, demikian bacaan ayat suci Al-Quranul Karim untuk surah Yasin ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-36, dan dengan izin Ustaz saya bacakan terjemahan Ustaz. Baik, pada ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Tidak datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olokkannya. Pada ayat yang ke-31, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Ayat yang ke-32, dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami, semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Ayat yang ke-33, dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami, ialah bumi yang mati, kami hidupkan dia, serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Ayat 34, dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Ayat yang ke-35, supaya mereka makan dari buah-buahannya
dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, maka patutkah mereka tidak bersyukur? Dan ayat ke-36, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Begitu dahsyat sekali firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita khusyuk mendengar terjemahan yang disampaikan oleh Dai Anas tadi. Jika kita melihat pembicaraan Al-Quranul Karim, maka kita boleh pastikan bahawa ia merupakan suatu bicara luar biasa dan bukan seperti kesusteraan Arab yang mungkin selalu kita dengar bagi mereka yang mempelajari bahasa ini, kerana ia adalah wahyu ilahi. Atas alasan yang cukup hebat inilah juga Al-Quranul Karim tidak boleh ditiru. Bahkan hari ini ada insan yang cuba untuk berinteraksi dengan AI, Artificial Intelligence. Tersasul kita hari ini. Yang mana mereka bertanya tentang Al-Quranul Karim boleh atau tidak dibuat dengan teknologi ini, AI ini, yang serupa dengan Al-Quran. Maka jawapan yang diberi, dia tak mampu untuk mereka suatu ayat sekalipun yang sepertinya umpama Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang ke-30, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan satu perkara agung akan berlaku, ya hasratan 'alal ibad, ya, sungguh-sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa kepada siapa? 'Alal ibad, iaitulah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka mengingkari kebenaran, ya. Kebenaran yang dimaksudkan di situ adalah suatu benda yang hak. Allah Ta'ala tunjukkan hidayah, Allah Ta'ala hadirkan taufik, ya. Allah Ta'ala pandu, pun mereka tidak mahu mengikut kebenaran ini. Maka apalagi melainkan mereka itu ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, ya. Tidak datang kepada mereka seorang rasul pun, tak ada, kecuali rasul yang datang itu mereka mengejek, mereka memperolok-olokkan, mereka mempermainkan. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kita belajar ilmu tafsir, nak masuk dalam lagi tadabbur, ya, kita akan merujuk kepada tentunya mereka yang terlebih dahulu mempunyai autoriti dalam ilmu ini. Antaranya yang disebut hibru ummah, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada sahabat kita bertanya, kenapa bila kita sebut Ibnu Abbas kita akan menyebut radhiyallahu taala anhuma, kenapa tak disebut anhu? Kerana ayahnya juga, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan sahabat besar, ya, dalam masa yang sama keluarga Nabi. Maka kedua-duanya kita doakan Allah redha kepada mereka. Jadi bicara ini panjang. Apa kata kita mungkin mengambil masa untuk berjeda sebentar, insya-Allah. Silakan. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah kita akan sambung ataupun lanjutan bagaimana tafsir Tarannum serta tadabbur untuk surah Yasin ayat 30 hingga 36 ini. Ikuti lanjutannya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana setiap pagi kita akan bawakan kepada anda, sebelum kita memulakan siaran Tanyalah Ustaz, kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama membaca surah Yasin, dan hari ini kita bawakan kepada anda untuk tafsir dan tarannum surah Yasin.
kita nak mendalami apakah yang disebutkan di dalam Quran surah Yasin ini, apakah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui surat cintanya iaitu Al-Quranul Karim yang merupakan manual panduan dalam kehidupan kita. Baik Fadil Ustaz, kita akan ikuti sambungan untuk apa yang telah pun Ustaz kongsikan sebentar tadi untuk sambungan ayat ke-30 sehingga ayat ke-36 Ustaz. Baik. Dari Ali bin Abi Talhah berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya hasratan 'alal ibad. Ini kita masuk lebih dalam lagi ya. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, iaitu na'udzubillah min dzalik, alangkah celakanya satu bahasa yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana keadaan hamba-hamba itu. Dan Imam Qatadah menyatakan bahawa ya hasratan 'alal ibad itu besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba, iaitu penyesalan terhadap diri mereka sendiri. Mereka yang menyesal ya. Kerana apa? Atas sebab sia-sianya peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah juga mensia-siakan perintah Allah Subhanahu wa taala kerana kelalaian diri mereka sendiri, bukanlah kelalaian apa yang berlaku pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah daripada sebarang kelalaian, kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat maha sempurna. Ada sebahagian qiraat kalau kita buka ya, dia bukan tahrif, bukan ubah ayat Quran atau sebagainya. Kita buka tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, kita akan jumpa seperti ada qiraat membaca ya hasratal ibadi ala anfusiha. Artinya di situ membawa pengertian makna hal ini bererti alangkah rugi, menyesalnya akan hamba-hamba pada hari kiamat nanti saat mereka menyaksikan azab. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih ya. Dikala mereka melihat akibat daripada perlakuan mereka, bagaimana mereka dahulu dustakan Rasul, dustakan utusan Allah Subhanahu wa taala, kerana di dunia mereka tak peduli. Bahkan disebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, mereka mengejek, mereka memperolok-olokkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menjadi angkuh ya, sombong, dan merasakan bahawa utusan itu hanya mainan-mainan sahaja ya, datang bawa khabar-khabar yang tidak penting, lalu mereka sia-siakan. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lihat bagaimana keadaan sebenarnya yang berlaku kepada mereka akibat daripada perilaku diri mereka sendiri. InsyaAllah sekadar itu dulu. Mungkin kita boleh menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh para penonton kita yang budiman. Silakan. Baik, kita ada soalan Ustaz bila sebut tentang kemusykilan ni dari sahabat Facebook kita yang bertanya menerusi paparan skrin. Kita dapat saksikan soalan yang pertama pada pagi ini untuk surah Yasin. Baik, Masrifah Nur Jama'in yang bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-30, alangkah sesalnya hamba-hamba itu. Baik, merujuk kepada ayat ini Ustaz, penyesalan mereka itu adakah kerana tidak kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sesal kerana akan diazab? Adakah ini mereka juga mempersendakan Al-Quran dan hadis yang Nabi SAW wasiatkan kepada umatnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Itu soalan daripada Mas Rifah di Facebook Ustaz. Baik. Bagus soalan ini ya, kerana kalau kita melihat kepada pertanyaan itu secara teliti, adakah kerana tidak kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau sesal kerana akan diazab, atau juga mempersendakan Al-Quran dan juga sunnah. Hadis itu sunnah ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih Kak Masrifah Nur Jami'an kerana bertanyakan soalan pertama tadi ini. Kita pilih soalan ini. Kalau kita melihat kepada kekesalan tersebut, ia merangkumi semua hal. Semua hal. Hari itu segala benda akan berlaku dalam benda itu hakiki, bukannya retorik ya. Dan apa sahaja yang berlaku di bumi, apa saja yang berlaku dalam kehidupan, apa saja yang berlaku kita sebagai seorang hamba, yang disebut ibad dekat situ ya, tidak ada sesuatu pun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta
apa yang kita sedang bicarakan dalam konti, studio, dan apa yang sedang ditonton oleh tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dilakukan oleh segala kru, ya, dan siapa saja yang terlibat dalam penerbitan rancangan Tanyalah Ustaz ini, dan semua pihak, termasuk yang kongsi, yang share, yang komen, yang like, yang apa semua benda tadi, semua ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan dipaparkan. Dan saat ini dikhususkan ayat ini kepada mereka yang mengingkari kebenaran, ya. Walaupun begitu, ada juga di kalangan ahli syurga besok yang akan menyesal. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Masuk syurga dah menyesal. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa jikalah di dunia dahulu kita memperbanyakkan lagi berbakti semata-mata untuk dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, semata-mata nak taqarrub, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat itu dengan mengisi setiap masa yang ada. Contohnya sekarang ini yang sedang menonton, mereka tidak terlibat untuk nak bercakap apa-apa seperti kita dalam studio ni. Lalu mereka mungkin sedang bersolawat, ya. Mereka mungkin sedang beristighfar sambil menonton. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya. Dan waktu iklan tadi, mungkin mereka menyebut tahmid, alhamdulillah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Apa-apa zikir saja. Masa yang ada sekarang ini diisi dengan begitu padat. Besok bila lihat catatan amal, lah sambil-sambil tengok Tanyalah Ustaz, boleh aja bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh aja. Tapi tak bersalawat. Alah ruginya. Allah. Itu orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam syurga. Apatah lagi orang-orang yang tidak beriman ini, dan mereka juga memperolokkan Al-Quran, hadis, ya, mempersendakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah utusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pelawak yang membawa kepada mereka jenaka-jenaka tertentu. Tak lebih kurang daripada cerita-cerita dongeng yang betulkah akan berlaku kiamat sebagai contoh. Betulkah akan berlaku ada hari pembalasan? Betulkah kami akan dapat nikmat itu dan ini? Kalau kami lawan, sungguhkah kami akan ditimpa azab? Maka hari itu mereka menyesal, sesalan yang tiada guna lagi. Saya ingin memetik satu kata bidalan yang cukup cantik, ya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Benda ini selalu diterapkan oleh pijak pandai kita, para guru kita. Kerana bila nak lakukan sesuatu tu, biar menyesal dulu. Biar menyesal dulu. Jika aku tidak buat sebegini, aku akan terima akibatnya sebegini. Sebagai contoh, hari ini kita menyeru kepada anak-anak muda kita, ya, mereka yang sedang menelusuri kehidupan. Kita dah lalu dah 10 tahun, 20 tahun, 30, ada 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan sebagainya. Tapi yang baru-baru ni, yang sedang kita sebut tumbuh, ya, dengan begitu hebat, belasan dan 20-an, belajar daripada apa yang telah berlaku dahulu. Bagaimana orang yang tidak mengambil peluang Allah Subhanahu wa taala beri dengan nikmatnya, lalu mereka menyesal pada hari ini. Maka sesal itu lebih baik daripada menyesal yang tiada gunanya, terutama menyesal di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar juga boleh disamakan dengan apa yang Ustaz sebut tadi. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Baik Ustaz, untuk tadabbur atau tafsir ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31, saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz. Dipersilakan. Baik. Bila kita melihat ayat yang ke-31, ya, terjemahan telah pun disampaikan oleh yang dikasihi Dai Anas tadi. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Siapa? Iaitulah umat-umat seperti Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, ya, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Salih, yang mana macam-macam kisah kita telah dapati, ya. Dan kita pun tahu apa yang telah berlaku kepada umatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya, umatnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Begitulah kisah yang telah berlaku. Tidakkah peristiwa-peristiwa tersebut jadi pengajaran buat kita, ya? Yang mana umat-umat yang telah binasa itu, mereka beranggapan, oh, kami akan kembali semula,
ya, kami akan bertaubatlah lepas itu. Malangnya mereka tidak kembali lagi, ya. Bahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali yang hakiki. Bila akhirat nanti untuk menerima pembalasan pun begitu. Mereka melalui satu fasa yang namanya alam barzakh. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, alam barzakh itu ada yang telah melalui ribuan tahun. Mungkin lebih daripada itu kita tak tahu, ya. Puluh ribu, mungkin jutaan tahun. Yang Maha mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia alimun hakimun. Maha tahu dia, maha pintar dia. Jadi umat-umat ini telah pun menjadi pengajaran sebenarnya untuk kita. Bagaimana teknologi yang hebat pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, hingga umat itu jadi angkuh, jadi sombong, ya. Dan untuk menyanggah kesombongan mereka, Nabi Allah Nuh diperintahkan untuk membina bahtera. Dalam hadis disebut safinah, ya. Disebut jelas dalam hadis dan dalam Quran juga disebut apa yang telah dilalui oleh Nabi Allah Nuh. Kita ambil satu contoh. Lalu mereka yang telah pun maju dalam teknologi pada zaman itu menyatakan Nuh satu orang lelaki yang gila alaihi salatu wassalam. Kenapa? Kerana kapal yang dibina berada di atas gunung. Allah. Kalau nak buat kapal, buatlah di tepi laut, di tepi muara, ya, untuk lepaskan kapal tersebut ke dalam air. Apa guna bina di atas gunung, ya? Ini benda yang tak masuk akal. Mereka tertawa, ya, dengan perbuatan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka lupa. Akhirnya datang tufan yang disebut, ya. Dan pada waktu itu air luar biasa. Bukan hanya turun dari langit, bahkan keluar membuak-buak dari muka bumi. Masya Allah, tabarakallah. Hingga pada waktu itu segala teknologi yang ada tidak boleh mengatasi perintah wahyu ilahi untuk Nabi Allah Nuh melakukan satu teknologi yang dipandu dengan arahan Tuhan yang Maha Agung. Maka selamatlah mereka yang beriman, tenggelamlah mereka yang kufur. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Apabila datangnya sesuatu azab ataupun balak daripada Allah, dia tidak mengenal sesiapa. Jadi perlu kita selalu minta kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesilapan yang dilakukan. Dan jangan lupa dakwah jangan ditinggalkan. Baik, Fadil Ustaz, kita nak berjeda sekali lagi. Kita beristighfar sejenak, terus kekal bersama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Radzi Rajab untuk kita meneruskan taranum serta tafsir dan tadabbur surah Yasin ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-36. Dan Fadhil Ustaz, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para penonton yang terus kekal setia bersama dengan kita jam dan juga detik ini. Dan yang paling penting, kita ucap terima kasih jazakumullah khair kepada yang terus kekal share ataupun kongsikan siaran kita pada hari ini, terutamanya di FB Live. Mudah-mudahan ada saham pahala untuk kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik Ustaz, untuk ayat yang ke-31 tadi rasa macam ada lagi tu Ustaz nak share tu sikit. Bagaimana kaum-kaum yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu yang mengingkari rasul mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz boleh tambah sedikit Ustaz. Baik. Mutakhir ini apabila kita melihat kepada kajian-kajian yang telah pun dilakukan oleh pakar, ya, dalam bidang mereka masing-masing, arkeologi dan sebagainya, mereka menemui suatu perkara yang luar biasa. Seolah-olah, ya, apa yang telah ada di zaman ini telah pun wujud pada kaum-kaum sebelumnya. Seperti kalau dilihat di piramid, ya, dilihat di situ ada penemuan teknologi dalam penerbangan, dalam pelayaran, ya, dalam percetakan, dalam perhubungan antara manusia dan sebagainya. Dan ia bukanlah satu perkara yang aneh pun, ya.
umat yang kita tahu bahawa mereka melalui fasa-fasa yang tertentu. Sampailah timbul keegoan yang melampau. Karena itu umat akhir zaman ini tidak mesti merujuk kepada apa yang telah berlaku dahulu. Kita ambil contoh ya. Kota Iram ya, dan juga Madain Salih ya, dan juga Petra. Di mana mereka mula mengkaji hubungan dua kota ini ya, hubungan di antara orang yang boleh membina ukiran, teknologi, apalagi kita sebut kejuruteraan, reka cipta dan sebagainya. Nak pinjam bahasa Inggeris sikit, architecture. Ya. Cukup indah bagaimana simetri itu apabila datangnya arkitek kita ya. Mereka takjub hingga keluar daripada mulut mereka, subhanallah, mereka satu benda yang ajaib. Karena mereka sangka, oh di zaman ini kita boleh guna pelbagai perisian ya. Kalau dulu mungkin orang guna AutoCAD, sekarang ni lagi dahsyat lagi. Masya Allah, tabarakallah. Umat dahulu lebih dahsyat daripada itu. Dan kita lihat bagaimana dahsyatnya kapal Nabi Allah Nuh yang kita sebut tadi, hingga boleh mengisi gajah. Allah. Ya. Hingga boleh mengisi unta. Ya. Bagaimana? Dan diisi sepasang lah. Binatang buas pun ada. Binatang buas pun ada. Burung unggas dan sebagainya pun ada. Dan diisi manusia juga di situ. Dan tidak cukup sekadar itu, bekalan makanannya cukup. Ya. Karena mereka berada di dalam kapal tersebut bukan sehari dua. Dalam riwayat ada yang menyebut sampai ratusan hari. Jadi janganlah kita pada hari ini melihat bahawa kita sudah cukup hebat kerana ada televisyen sekarang ya, kerana ada internet sekarang. Ni 5G nak datang lagi, 6, 7 kita tak tahu, wallahu taala a'lam. Tapi yang paling penting jangan lupa like, komen dan share kerana ia saham untuk akhirat kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam suratul Mu'minun ayat yang ke-37. Apa? Inilah yang berlaku kepada orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan atau tidak menjumpai hakikat Tuhan yang sebenarnya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Apa artinya? Kehidupan itu tak lain tak bukan, kata Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan bahawa hanyalah kehidupan kita di dunia ni ya. Kita mati dan kita hidup. Macam tu kata orang-orang yang ala esok kita hiduplah semula ya, dengan satu harapan mereka. Lalu Allah sambung dalam ayat yang ke-32 kata yang ke-32 ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Masya-Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun ya yang mana melainkan dihimpunkan ke tempat pembicaraan kami, semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat ayat yang ke-32 ini dan kita padankan dengan satu ayat lagi daripada surah Hud. Soalan, apa nama kaum yang diutuskan kepada mereka Nabi Allah Hud alaihi salatu wasallam? Kita tinggalkan soalan itu untuk jadi suatu tugasan ya, assessment dengan izin. Lalu Allah Taala sebut dalam surah Hud ayat yang ke-111 ya, kurang lebih membawa satu pengertian yang sama tapi tidak serupa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Apa arti ayat yang kita bacakan tadi? Dan sesungguh-sungguhnya tak lain tak bukan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kepada masing-masing setiap mereka yang berselisih itu ya, mereka yang bertengkar-tengkar itu, pasti Rabbmu, Tuhan kamu akan menyempurnakan dengan cukup balasan atas pekerjaan mereka. Jadi di sini kalau kita lihat ahli-ahli qiraat adalah beza-beza bacaan ya pada perkataan wa in kullul lamma, ada yang baca takhfif tanpa tasydid dan sebagainya. Kenapa? In di sini kita ambil sedikit ya. Dia merupakan adalah untuk itsbat ya. Untuk apa maksud itsbat? Menetapkan ya, untuk bagi satu kata putus ya, bahawa
Sedang sebahagian yang lain menyatakan bahawa bila ada tasydid dekat situ, in sebagai nafi, ya, iaitu meniadakan atau menolak, ya. Dan kalimah lamma itu dengan makna illa, ya, maka ianya merujuk kepada semuanya tidak ada kecuali akan didatangkan dari sisi kami, dan kedua-dua bacaan tersebut mempunyai makna yang sama. Artinya di sini sama ada makhluk tersebut, ya, dia mahu atau tidak, tetap akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak dapat tidak, sama ada dia mahu ataupun dia ingkar, semua akan dibawa. Tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada bicara di hadapan Rabbul Izzah, kerana kita semua ini mempunyai catatan yang akan pasti diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kiraman katibin, ya, di dunia ini, yang disebut oleh Al-Quran Raqibun Atid. Mereka akan mencatat apa sahaja, ya. Ada yang berkata takkan semang-semang kosong pun mereka tulis, ya, benda yang lara mereka pasti akan tulis. Apatah lagi benda-benda tersebut, hadirin hadirat rahimakumullah, membawa kesan kepada akidah kita, kepada syariah dan juga akhlak perbuatan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, kita ada soalan untuk kita raikan berkenaan dengan ayat 32 ini. Kita dapat saksikan di Facebook Al-Ali Ali. Baik. Ayat yang ke-32, apakah yang dimaksudkan dengan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih sebagai tambahan kepada apa yang telah pun Ustaz kongsikan. Kita sempat belajar nahwu sikit jadi kan. Jadi mungkin tambahan sikit kepada Ustaz. Ya, terima kasih. Saya tadi terfikir untuk lebih mendalam pun nanti kita nak bertadabbur, bukan kita nak belajar bahasa Arab secara khusus, ya. InsyaAllah dalamilah melalui guru-guru kalian yang lebih pakar, insyaAllah tabarakallah. Baik, jika kita melihat kepada soalan tadi oleh Al-Ali Ali tadi, ya, semua kaum daripada manusia diciptakan setahu kita Adam alaihi salatu wassalam, atau nama saintifiknya disebut Homo sapien, ya. Datang kaum itu, Idris, Nuh, Hud, Salih dan seterusnya. Semua kaum yang telah pun ada dan telah pun pupus, ya, telah pun binasa karena kedustaan mereka. Yang tak dusta tidak akan dibinasakan, mereka tetap meninggal dunia. Tetapi apa saja kaum Nabi yang terdahulu yang mereka dakwah, apa yang kami lakukan, apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan, cukup akan habis di dunia. Besok kami akan kembali semula. Kalau benda itu tak betul, kami akan perbaiki. Sebenarnya tidak ada benda yang disebut sebagai inkarnasi. Tak ada, ya. Hidup, kemudian mati, kemudian dihidupkan dan akan menerima balasan. Jadi semua kaum di situ, sebut sahaja apa sahaja kaum yang kita tahu daripada 25 orang rasul itu ada kaum-kaum yang tertentu. Yang kita tidak tahu, ya, ada 313 rasul. Bahkan 124,000 orang nabi dan mempunyai pelbagai bangsa, bahasa, ya, budaya dan sebagainya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala mensia-siakan ciptaan Allah yang hebat ini. Melainkan Allah akan utuskan mereka rasul dari sisinya. Ini kita boleh baca dalam ayat-ayat yang lain, di mana bagi setiap umat itu kami telah utuskan, ya, mereka yang membawa ayat-ayat kami untuk memberi penjelasan kepada kami. Jadi yang dirujuk kepada persoalan tadi ialah siapa mereka itu? Kaum terdahulu, termasuklah kita. Ya, termasuklah kita. Kerana umur umat ini berdasarkan kepada perkiraan hijrah 1445, harus ditambah 13 lagi. Kenapa ditambah 13 lagi? Itu Nabi berada di Makkah Mukarramah. Di 1445 tambah 13, 1458. Cukupkah 1458? Harus ditambah lagi 40. Kenapa Ustaz? Umur Nabi SAW 1498. Jadi umur umat ini saja daripada kelahiran Nabi SAW, kelahiran yang membawa rahmat ke semesta alam, telah pun hampir mencapai 1500 tahun. Ya. Lalu berapa lama lagi kita akan berada
di muka bumi ini. Wallahu taala alam, Allah Taala sahaja yang Maha tahu. Ada yang mengatakan, Ustaz, sampai zaman kereta terbang. Wallahu taala alam, ya. Ada sampai zaman nanti kita boleh bergerak melalui terowong masa, ya. Tak perlu lagi nak datang ke studio, ya. Ukutlah melalui sekarang kita pintu Doraemon ya, masuk dalam kocek kemudian keluar. Ya. Dalam tak perlu nak pergi start enjin kereta, motor dan sebagainya. Dia mak kau naik helikopter, tak payah, ya. Buka satu pintu masuk, keluar kat studio. Masya-Allah, tabarakallah. Adakah nak tunggu sehingga teknologi sedemikian? Allah Taala alam, hari ini dah ada teknologi untuk mencetak daging. Allah. Ya, mereka kata tak perlu sembelih lagi, Ustaz. Iyakah? Kita tunggu fatwa yang itu. Jadi wallahu taala a'lam, kaum ini semua apa mereka buat, ya, termasuk kesombongan mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Allahu akbar. Menarik dia dengar cerita tadi Ustaz ada sebut sentuh tentang manusia Homo sapien, ada penemuan terbaru Ustaz. Mungkin kita akan kongsikan selepas ni lah kesinambungan daripada kisah tersebut. Terus kekal bersama Tahira Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tahira Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berbicara topik surah Yasin untuk tafsir dan tarannum pada ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-36 bersama murabi kita Fadil Ustaz Muhammad Razi Umar Rajab. Untuk kita teruskan lagi soalan daripada sahabat kita Ustaz. Untuk soalan berikutnya, Fatin Syuhaida di Facebook. Baik, pada ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami, semuanya di bawah hadir untuk menerima balasan. Adakah orang bukan Islam, syaitan dan jin juga tetap akan diadili dan boleh menuntut? Bagaimana pula dengan dosa kita kepada orang yang bukan Islam? Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Tadi juga kita ada sebut sedikit tentang manusia-manusia kaum di zaman dulu dipanggil apa, Homo sapien dan sebagainya. Dan ada juga penemuan-penemuan terbaru Ustaz. Mungkin sebagai tambahan Ustaz boleh raihkan dulu soalan pada ayat yang ke-32 ni Ustaz. Baik. Apabila kita melihat kepada penemuan yang terkini, seperti yang dilaporkan oleh media, dan benda ini bukanlah perkara yang patut disembunyikan. Ianya mesti disebarluaskan, di mana rangka manusia prasejarah berusia 14,000 tahun, ya, ditemui di gua Kelidong kecil di lembah Nenggiri 7 bulan lepas, ya, lebih kurang bulan berapa, ya, bulan 7 bukan 7 bulan lepas, bulan 7, ya. Jadi jika kita lihat, dia dikatakan berkemungkinan seorang wanita, ya, kerana apa? Penemuan alat solek yang berada di tangan kirinya, wallahu taala alam, ya. Jadi dia merupakan satu mineral hematit yang digunakan bagi mendapatkan warna merah dan sebagainya. Baik, apa yang kita nyatakan di sini adalah suatu perkara yang sangat luar biasa lah, ya, bahawa kalaulah 14,000 tahun dahulu ada teknologi alat solek, hari ini yang orang macam-macam lah, bukanlah kita nak bersyarah berkenaan dengan teknologi alat solek ini, ya. Dan ia dibawa ke Hospital University, ya, untuk dibuat kajian dan sebagainya. Bahkan jika dikaji lebih dalam lagi, kita mungkin akan temui lebih banyak lagi benda-benda yang luar biasa. Dan benda ini juga bukanlah dongeng. Ini ada, bila penemuan sebegini ditemukan dan disebarluaskan, ada juga di kalangan sahabat-sahabat, ya, menyatakan, iya ke dia orang reka-reka buat makhluk tu. Dia meragui. Jika kita belajar ilmu yang lebih mendalam lagi dalam bidang sains, ya, dia mencakupi banyak disiplin ilmu. Ada satu ujian dipanggil analisa karbon atau carbon analysis, untuk nak mengetahui usia, ya,
manusia, peralatan dan sebagainya, bahan, unsur dan sebagainya, kita pun akan jumpa macam-macam, ya. Jadi ikutilah perkembangan semasa, ya. Dan yang paling penting, jangan terpengaruh dengan teori Darwinisme yang menyatakan manusia adalah evolusi daripada beruk, kera, mawas, lutung dan sebagainya. Dan kita lihat orang hutan di dalam hutan tetap orang hutan, ya. Gorila tetap gorila. Tak jadi manusia. Tak jadi manusia pun untuk keluar berinteraksi dengan bahasa manusiawi. Jadi bila kita lihat kepada ayat yang ke-32 ini menyatakan bahawa alam ini Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan dengan penuh keadilan. Tak ada yang zalim Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dikatakan tiada zalim itu makhluk jin ataupun manusia, ya, tetap akan diadili. Kerana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah telah aku ciptakan jin dan manusia illa, ada kat situ, illa liya'budun, ya, hanya sanya, seperti kita dah syarah tadi, ada isbat lah apa semua tadi, ya, illa liya'budun, hanya sanya kecuali mereka itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga bentuk. Kami sekarang ni mengabdikan diri dalam bentuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang sedang bertugas kru di sini, ya, penerbit, tugas mereka ialah menyampaikan dakwah dengan cara teknologi terkini. Tugas kalian untuk sama-sama menelusuri ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa satu lagi tugas, kata Nabi, ballighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ayat itu paling-paling kurang, qul huwallahu ahad. Katakan bahawa Allah Taala itu dia Tuhan yang Esa. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Tidak ada yang terlepas daripada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan dipertanggungjawabkan. Baik Ustaz, kita teruskan lagi untuk ayat yang ke-33, dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati. Kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Ustaz. Baik, jika kita melihat kepada struktur ayat tersebut, ya, wa ayah. Apa maksud wa ayah situ? Kita ingat ayat, tak. Wa ayah itu adalah dalam bahasa Arab satu terminologi, iaitulah dan tanda. Ya. Sebab itu kalau kita melihat kepada kekayaan Tuhan dalam alam, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dengan cukup dahsyat sekali. Kerana itu ada satu pepatah yang cukup hebat dalam bahasa Arab, ya, satu syair lah, dia kata wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Apa dia? Dan bagi setiap sesuatu ada tanda baginya. Tanda tu apa? Yang menunjukkan bahawa dia adalah Esa. Maksud dia adalah Esa, dia yang mengatur susun tanpa ada orang lain campur tangan. Artinya di sini tidak ada yang membangkang cadang-cadang, bangkang setuju, kemudian bantah, tak ada. Dia yang buat semua. Kalaulah alam ini mempunyai ramai pencipta, akan hancur binasa dan musnahlah. Seperti mana yang berlaku di dalam alam itu. Apabila manusia masing-masing mempunyai keinginan mereka tersendiri, ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan begini dan begini, mereka cuba untuk mencari jalan yang kunun kata mereka lebih baik. Sebagai contoh, manusia pasangannya manusia, ya, lelaki pasangannya wanita, ya, jantan tentu dipasang dengan betina. Apa jadi apabila yang berlaku adalah lain daripada norma fitrah yang telah ditentu tetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi rosak binasa alam ini, ya. Kita lihat sahaja bagaimana teknologi orang-orang Arab ataupun tempat di mana adanya tanaman yang namanya kurma, ya, atau kita sebut nakhl dalam bahasa Al-Quran, nakhil, nakhlah, nakhlan, dan macam-macam wazan lagi. Bagaimana mereka pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nak membiakkan lagi dan sebagainya, hingga Nabi kata, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Wallahu taala alam. Mungkin kita boleh lagi lihat
perbincangan seterusnya insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi untuk ayat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita tanda, dalil ayat disebut tadi kan. Kita ingat ayat je. Baik, jadi kita ada soalan mungkin kita boleh raikan daripada sahabat kita berkenaan dengan ayat yang ke-33 ini. Kita saksikan soalan daripada sahabat Facebook. Baik, melalui paparan skrin kita ada Jura Azlin Sufyan. Baik, apakah boleh dikatakan maksud bumi yang sudah mati gersang itu disamakan dengan hati yang mati, dan bagaimana untuk menghidupkan hati yang telah mati tersebut? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Sedikit pencerahan Ustaz. Baguslah soalan ini ya. Adakah dikatakan bumi yang mati gersang itu dengan hati dan sebagainya? Bagus. Terima kasih kepada Jura Azlin Sufyan. Baik, kita nak hurai benda ini termasuk dengan soalan tadi yang saya rasa ada ruang lagi untuk kita bicarakan ya. Iaitu tiada satu pun yang akan terlepas daripada bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta, nah ini kata guru kami, ini perlukan perbahasan yang lebih panjang. Jangan tergantung hingga anda keliru. Tergantung sepi. Hingga kambing yang bergaduh pun, dia belaga tanduk tu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa kamu buat begitu? Ya. Hingga makhluk-makhluk yang merosakkan bumi pastilah ditanya. Makhluk yang mengamankan dan mewarisi bumi dengan kebaikan tentu akan diberi balasan. Itulah dia membawa sampai kepada kita lihat hari ini bumi yang telah gersang. Bila kita lihat ayat yang ke-33 ya, al-ardul maitah ya, bumi yang telah pun mati, ahyainaha, kami telah menghidupkan kembali bumi itu, wa akhrajna minha habban, dan kami telah keluarkan daripadanya biji-bijian ya, seed ya, faminhu yakulun, daripadanya mereka makan. Kita lihat apa yang berlaku di tanah Arab ya, masa insya-Allah ada lagi untuk kita teruskan perbincangan di mana kalau kita lihat di tanah Arab itu sendiri gersang hari ini dengan pengairan ya, kita boleh lihat di situ tumbuh pohon-pohon dan sebagainya. Dan teknologi ini datang daripada apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah saya serahkan dulu kepada Dai Anas. Bila saya sebut tanah yang tandus gersang itu, gurun itu boleh menjadi subur dan sebagainya, bagaimana teknologi itu, itulah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kita dah sampai masa untuk tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit serangan tambahan di TV9. Banyak lagi pastinya akan kita kongsikan untuk ayat ke-30 sehingga ayat ke-36 surah Yasin. Terus kekal bersama Tayyinah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tayyinah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada anda yang menonton kami seperti tadi, sama ada di TV3, TV9 atau di Facebook Live, atau juga menonton kami menerusi tonton.com.my. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada anda yang terus menjadikan program Tayyinah Ustaz biar tahu jangan keliru sebagai program pilihan anda, dan pastinya banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat kami sajikan kepada anda. Dan hari ini kita sambung untuk tafsir Taranum serta Tadabbur. Masih lagi kita bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razi Rejab. Untuk lanjutannya Ustaz, tadi Ustaz ceritakan berkenaan dengan bagaimana tanah yang gersang tandus tanah Arab itu boleh subur dengan wujudnya tanaman yang pelbagai pada hari ini. Semuanya rahmat daripada Allah, dan bagaimana juga mungkin tambahan teknologi-teknologi yang ada ataupun yang wujud dulu dan juga sekarang perbandingannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi kita di TV9. Maka lanjutan daripada perbicaraan tadi, kita lihat ya, negeri Sabak hari ini termasuk dalam Yaman dan juga termasuk dalam Saudi. Termasuk sekali Oman dan sebagainya. Adakah kita merasakan kita hari ini terlalu hebat? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Kerana inilah dalilnya ayat yang ke-34. Apabila Allah menyatakan
Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Masya Allah ya. Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Ingatkah kita sebuah negara yang bernama Sabak, ya, yang ada seorang ratu disebut, ya, dan ada hubungan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam di Palestin. Jauh tu jarak. Dan di Sabak ini, seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sabak, ya, juzuk yang ke-22, bagaimana hebatnya teknologi negeri itu mempunyai empangan yang boleh mengairi kawasan yang gersang. Hari ini siapa pergi ke Yaman tahulah bagaimana muka bumi dia. Yeah. Tapi waktu itu subur sungguh, Masya Allah, hingga disebut jannat. Jannat, ini orang ingat syurga-syurga. Tak. Dia kebun-kebun, ladang-ladang, ya, yang cukup luas. Bukan hanya luas, Yeah. menghijau. Allah Akbar. Dahsyat. Dan bagaimana yang kita tahu, oh Ustaz, sekarang negara-negara itu ada yang panas dan sebagainya. Ya, tak apa. Tapi mereka boleh menghasilkan nakhil, iaitu apa? Kurma. Tak cukup, ya? A'nab dan anggur. Anggur ni sebenarnya tumbuhan di negara sejuk atau negara panas. Lembab, ya. ya. Dia mesti cukup pengairannya. Betul. Ya. Ada orang sebut kurma tak payah airlah Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak pasti kat mana kurma tersebut ditanam, ya. Dan kalau kita pergi ke Madinah sendiri, atau kurma yang cukup hebat ni di Madinah lah, ya, saya melihat sendiri bagaimana air mata air itu, Masya Allah, tabarakallah, jernih dan sedap. Airnya itu boleh kita sebut sedap. Nak kata bagaimana sedapnya tu kena rasa sendirilah. Laziz. Laziz, ya. Tabarakallah, inilah dia teknologi yang hebat. Hingga pecahnya empangan Ma'rib di Sabak, dan sampai sekarang kita lihat teknologi tersebut tidak dapat diulang semula. Walaupun hari ini orang sebut, Ustaz, dekat Jeddah hari ini hijau, bahkan dekat Arafah pun hijau hari ini, ya, adakah ini tanda-tanda kiamat? Ya, ya, wallahu taala a'lam, kembali menghijau dan sebagainya. Yang Maha mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Tapi pastinya di sini Allah menunjukkan kekuasaannya yang Maha Agung. Di sini adalah perlunya ada satu sifat manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan rasa dirinya itu hebat, dalaman, ujub, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, menunjukkan bahawa teknologi yang dia temui itu merupakan hasil daripada kepandaiannya sendiri, sedangkan yang memberikan itu kita sebut tadi, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala kepintaran kita ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena hakim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas daripada orang yang mengetahui tahu itu tahu ini, alim, maha mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Dia boleh memberi dan boleh mengambil sekelip mata, wallahu a'lam. Allahu Akbar, insya-Allah. Semoga kita dapat merenung dan juga bermuhasabah akan segala nikmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan berikutnya Ustaz, pada ayat yang ke-34 surah Yasin ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Tadi Ustaz ada sebut tentang kurma dan anggur. Ini telah sampai ayat tentang kurma dan anggur. Ustaz, sedikit pencerahan dan juga tadabbur Ustaz. Baik. Jika kita melihat kepada ayat yang ke-34 ini, ya, ada beberapa perkara besar untuk kita bicarakan. Adakah Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan yang merujuk kepada tumbuhan seperti nakhil, ya, a'nab, iaitulah kebun-kebun yang merujuk kepada tumbuhan yang namanya kurma dan anggur, dengan sebutan sia-sia? Melainkan mesti ada kajian yang cukup mendalam untuk difahami apa yang ada di dalam nakhlun, nakhil, nakhlan, nakhlah, iaitu kurma, dan juga ainabun, a'nab, atau apa wazan sama mufrad, jamak dan sebagainya. Apa hebatnya, hadirin hadirat rahimakumullah, maka ditemui
bahawa ini adalah antara satu, buah-buahan syurga. Dua, mempunyai khasiat yang cukup banyak. Rasanya tidak keterlaluan kalau dalam program Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru ini kita nak hilangkan kekeliruan. Dua antara buah ini boleh digolongkan dalam superfood yang mempunyai nutrisi yang cukup tinggi. Karena kalau dibuat kajian betul-betul ya, dia kaya dengan serat, dia kaya dengan vitamin, dia kaya dengan mineral, ya. Dan dia ada lemak sihat di situ. Lalu orang akan bertanya di mana? Di bijinya. Biji kurma takkan kita nak mamah Ustaz. Biji anggur lah. Tapi biji anggur. Hari ini orang mencari anggur yang tiada biji. Tengok, mereka cuba melakukan kajian-kajian yang bersifat dengan izin ya. Bioengineering. Kejuruteraan biologi. Ubah-ubah daripada ada biji kepada tak ada biji dan sebagainya. Macam-macam mereka buat ya. Dengan harapan untuk memakmurkan. Baik, kita tanya soalan. Adakah ia datang memakmurkan atau merosakkan? Ada kesan atau tidak kepada Homo sapien, manusia, mamalia ini yang makan juga daripada haiwan dan sebagainya. Mereka bukan Homo sapien ya, tapi mamalia yang beranak dan sebagainya. Kemudian ada lagi, kita bukan mamalia, ada reptilia, amfibia dan sebagainya. Mereka berinteraksi dengan alam ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita temui bagaimana hadirin hadirat rahimakumullah, air yang disebut wafajjarna fiha minal uyun. Nak sebutlah sikit ya. Ini yang kata hebatnya Allah SWT. Ini merujuk pada air mineral. Saya memahaminya antaranya betapa luas ialah air mineral. Dan hari ini orang mula carilah air galian, air mineral dan sebagainya. Dan nak bagi tahu antara wafajjarna fiha minal uyun yang terhebat adalah Zamzam. Ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Allahu Akbar. Zamzam ini memberikan manfaat kepada umat manusia tak tahu jumlah dah. Nak sebut trilion, zilion, bahkan mungkin lebih lagi. Bahkan tak cukup itu, jemaah bawa balik pula ke negara masing-masing. Dan bila kajian dibuat, tiada satu air pun yang boleh menandingi kehebatan kandungan mineral, garam galian dan manfaat daripada Ma'u Zamzam. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar, insya-Allah, tabarakallah. Sehingga bila sebut air Zam-Zam ni Ustaz, dia punya kaedahnya, adabnya juga banyak diajarkan oleh para ulama. Ada yang boleh minum diri, minum duduk dan sebagainya. Itu antara kaedah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit sebagai panduan lah kepada sahabat-sahabat kita selepas ini. Dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung setelah ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam konteks berinteraksi dengan Al-Quran, iaitu surah Yasin ayat 30 sehingga ayat ke-36 untuk tafsir, taranum serta tadabbur kita bersama bintang ilmuwan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Rejab. Dan ibu-ibu ayah, terima kasih atas tontonan anda, jam dan juga detik ini yang tekan butang share. Terima kasih, semoga menjadi satu pahala berpanjangan kepada kita insya-Allah. Baik Ustaz, tadi ada sebut sikit tentang Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya beberapa mata air yang disebutkan dipancarkan. Antaranya ialah Zam-Zam tadi Ustaz sebut, yang tidak ada mana-mana air dalam dunia yang mampu menandingi khasiat dan juga kelebihan air Zam-Zam di Ustaz. Jadi mungkin sedikitlah adab dan juga kaedah untuk minum air Zam-Zam. Dan terus kita nak raikan juga Ustaz soalan dengan izin daripada sahabat kita di Facebook untuk ayat yang ke-35. Bagaimanakah yang dikatakan syukur yang sempurna, dan adakah setiap masalah atau kesusahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sepatutnya lafaz alhamdulillah, kerana Allah Maha tahu apa yang baik dan buruk kepada hamba-Nya. Soalan daripada Syahira Lia Muhammad di Facebook bersama dengan air Zam-Zam tadi Ustaz, tipsnya. Baik. Banyak benda kita nak sebut ya. Pagi ini masya-Allah tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak terbicara sebenarnya, dan saya tak pandai nak menyusun fakta yang terlalu banyak
daripada Al-Quranul Karim. Jadi kita kaku sebenarnya Allah Ta'ala Maha Hebat. Kita berbicara tentang Zam-Zam dahulu untuk sesi yang terakhir ini. Bagaimana adab yang tertentu, hadis yang sahih sabit daripada Imam Ibnu Majah meriwayatkan, ma'u Zamzam lima syuriba lahu, air Zam-Zam untuk apa sahaja yang menjadi hajat kepada si peminumnya. Maka antara adab yang diajar oleh Nabi SAW, minum Zam-Zam itu boleh berdiri, boleh duduk. Inilah keterangan yang jelas daripada guru-guru kami. Walau ada yang mengambil pandangan sunat berdiri, ada juga mengambil pandangan sunat duduk, tak ada masalah. Ya, kita ambil air Zam-Zam tersebut, kita bacalah basmalah, bismillah, ya. Kemudian kita minum sambil menghadap Baitullahil Haram. Ya, Ustaz boleh tak nak ambil daripada telaga Zam-Zam? Dia dah tutup dah, untuk kemudahan dan juga manfaat orang ramai nak tawaf dan sebagainya. Boleh ambil banyak tong-tong dan juga paip air yang terus daripada Zam-Zam, daripada telaga Zam-Zam tersebut. Maka kita bacakan doa, Allahumma ja'alhu ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa suqmin. Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikanlah ia, yakni Zam-Zam ini, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas melimpah ruah, ya, wa shifaan min kulli da'in wa suqm, dan juga penyembuhan daripada sebarang penyakit dan keracunan. Da'i Anas tanya soalan cepu cemas berlian sungguh hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala, tabarakallah. Saya nak masuk kepada pertanyaan yang diutarakan tadi berkenaan dengan masalah ayat tentang syukur tadi, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, bukanlah menjadi satu benda yang sia-sia daripada segala urusan manusia. Karena itu kalau kita rujuk kepada tafsir daripada Al-Imam Ibnu Jarir, ya, kita banyak sebut nama-nama imam ini, maka menjadi suatu perkara yang baik kepada para penonton untuk mengkaji, ya, siapa dia Imam Ibnu Kathir, siapa dia Imam At-Tabari dan sebagainya, Imam Qurtubi dan sebagainya, dan juga figura-figura yang kita sebut nama di kalangan para mufassir tadi. Imam At-Tabari memilih bahkan memastikan, ya, bahawa dia tidak menceritakan pendapat lainnya kecuali beberapa kemungkinan pada kalimah ma pada firman Allah, wa ma amilathu aidihim, artinya adalah allazi, yang mana mereka memakan buah-buah yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka, yang mereka tanam dan mereka gali. Begitu juga yang terkandung dalam qiraat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini dia ada qiraat dia yang tersendiri, ya. Kita mungkin dalam para ahli dalam ilmu qiraat, ya, mengkaji lebih mendalam lagi, bukan hanya cukup takat 7, 7, ya, 10 sampai 10 dan sebagainya. Apa yang dibaca oleh oleh Sidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ialah liyakulu min thamarihi wa mimma amilathu aydihim afala yashkurun. Kita baca wa ma amilathu, dia baca wa mimma amilat. Artinya di situ, ya, daripada apa yang, juga tidak bersalahan dengan ayat yang kalau kita baca wa ma amilathu aydihim, artinya atas segala usaha. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, inilah yang dikatakan oleh Sidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga Imam Qatadah, afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Ini, ya, semata-mata kerana mereka lupa akan kayanya Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka tidak berterima kasih kerana sombong. Wallahu taala alam. Allahu akbar, masyaallah, tabarakallah. Dan seterusnya Ustaz, kita teruskan dengan ayat yang berikutnya ataupun yang terakhir untuk pagi ini siaran kita. Ayat yang ke-36, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasang-pasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Sedikit tadabbur daripada Ustaz. Baik, kita bismillahirrahmanirrahim. Saya terlalu gerun apabila bertemu dengan pangkal ayat yang ke-36, iaitu Subhana, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa?
dalam belajar ilmu tafsir ini, antara guru kami pesan, ya, bila bertemu dengan kalimah subhana, ingatlah bahawa yang maha agung itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci dia. Dia menciptakan setiap sesuatu itu kullaha, berpasang-pasangan. Hatta ketika belajar ilmu fizik, guru kami juga menyatakan bahawa pasangan kepada ion positif itu ialah ion negatif. Yang diibaratkan positif itu adalah ion jantan, negatif itu ion betina. Kita tak sebutlah jantan betina secara lebih khusus sampai peringkat dalam ilmu kimia, ilmu fizik pun ada sebegitu. Maka hadirin rahimakumullah, apa lagi yang kita nak nafikan? Hingga apa yang tumbuh di bumi ini semuanya berpasang-pasangan. Ada kurma jantan, ada kurma betina, dan Allah utuskan makhluk seperti lebah yang mengisap manisan pada kurma jantan, kurma betina, lalu dia bawa kepada kurma jantan, balik jantan betina. Jadi suburlah tanaman tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka maunya kita mengkaji lagi, ya, sehingga peringkat makhluk yang terkecil, ya, mikroorganisma, ada jantan betinanya. Masya Allah, tabarakallah. Baliknya semua kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau kita lihat dalam surah Adz-Dzariyat, ya, untuk kita lebih memahami kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Dan daripada setiap sesuatu itu, segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan. Supaya apa? Kamu ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang maha agung. Wallahu taala a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Tu setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berpasang-pasangan. Kita ada soalan sedikit, mungkin kita boleh raikan soalan terakhir daripada sahabat kita Ismail Maisa pada ayat ke-36. Adakah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun memberitahu bahawa setiap makhluk di muka bumi ini semuanya berpasang-pasangan? Mungkin ada tambahan sikit pada Ustaz kerana cubaan untuk menormalisasikan orang kata apa, budaya-budaya yang negatif ni semakin rancak pada hari ini Ustaz, dalam segala aspek. Jadi mungkin sebagai nasihat juga kepada kita bersama yang cuba untuk mereka-mereka yang cuba melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit Ustaz. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagus soalan saudara Ismail Mat Isa ini. Normal ini artinya fitrah. Bila sebut normalisasi, maksudnya proses yang berlaku atas perintah Allah yang telah ditetapkan secara azali. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika diciptakan, dia berhajat kepada pasangan yang berlawanan jantina. Karena disebutkan dalam kitab-kitab tafsir yang banyak lagi bahawa dia melihat makhluk dalam syurga berpasang-pasangan. Walaupun begitu, ya, akan ada yang bertanya, bagaimana malaikat Ustaz? Itu dia tiada jantina. Dia tiada jantina, ya. Dia makhluk yang luar biasa, ya. Dia tak reti, tak derhaka pada Allah. Dia tak tahu kat mana nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia makhluk yang pintar, tahu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat dan laksanakan segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila lihat haiwan, burung-burung berterbangan, ada jantan betina, keinginan itu timbul. Ada syahwat dia. Anehlah apabila syahwat tersebut tidak disalurkan kepada jalan mengikut normalisasi. Iaitulah pasangan kepada apa yang disebut sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika lelaki, tentulah ada perempuan. Jika jantan, adalah betinanya. Apa jadi alam ini apabila normalisasi konon-konon yang mencari jantan sesama jantan atau betina sesama betina, maka proses pembiakan tidak akan berlaku secara normal. Mereka menyangka mereka boleh menyediakan bayi di luar daripada kandungan rahim seorang ibu, maka mereka akan melawan fitrah. Dan saksikanlah kerosakan alam yang telah berlaku kepada kaum sebelumnya. Sebagai contoh, kaum Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam di kota Sadum dan Gamorah, bagaimana dihujani dengan api daripada atas, batu-batu yang panas, bahkan bumi diterbalikkan, dihinjak oleh malaikat, memberi amaran, apa yang kamu lakukan
melawan normalisasi Allah Subhanahu Wa Taala dan fitrah sebenarnya, bahkan melawan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insyaallah tabarakallah gerun kita mendengarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, zuriat keturunan kita daripada terjebak dengan perkara-perkara normalisasi dosa ini. Amin insyaallah. Dan Ustaz, sudah tak sudah Ustaz, kita dah sampai ke penghujung siaran. Jadi untuk menutup bicara kita pada hari ini untuk tafsir dan taranum surah Yasin, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Semoga Allah memberkati kita insya-Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, kami tadahkan tangan ya Allah di pagi ini, menyerahkan segala urusan kami kepadamu ya Allah, ketika membicarakan sedikit daripada kalam sucimu dari surah Yasin ayat 30 hingga 36 yang selalu kami baca ya Allah. Terasa teramat kerdilnya diri ini dan maha agungnya dirimu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang tidak akan pernah sama dengan segala ciptaanmu, karena engkau maha berkuasa ya Allah. Maka kami memohon ya Allah, dengan bertawassul menggunakan ayat-ayat kalammu yang suci dari surah Yasin ini, ampunkan dosa-dosa kami. Amin. Ampunkanlah ayah dan ibu kami, ampunkanlah pasangan hidup kami, ampunkanlah anak-anak cucu cicit kami, ampunkan seluruh keturunan kami, ampunkan sekalian yang menyaksikan, menonton dan mengambil manfaat, i'tibar, tadabbur program pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya akramal akramin, peliharalah Malaysia, bumi tercinta. Ya Allah, peliharalah bumi ini ya Allah daripada segala kerosakan. Jadikan kami masyarakat yang bertamadun, yang hidup dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, daripada didikan wahyumu ya Allah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada Fadhil Ustaz Razi Rajab, dan terima kasih juga kepada para penonton. Hanya itu yang dapat kami sajikan kepada anda. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masih banyak. Sama-sama.